أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعه ونصره ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا ما شئتم فوالله لا يقبل منكم حتى تعملوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه المجلس كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin muslimat, tetamu Allah yang dimuliakan, tuan-tuan haji, perempuan hajah, tuan-tuan, perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang dikasihi, yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan untuk menghirup udara Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk dapat kita berbakti dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus pada pagi ini, ya, pagi yang ke-24 daripada bulan Muharram. Ya, dah hujung dah Muharram, nak masuk Safar. Ya, moga-moga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam ketaatan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sajalah, ya, jalan keluar untuk kita mendapat kebaikan di dunia maupun di akhirat, ya. Dan alhamdulillah, ya, kita dipilih, ya, berada dalam Raudatul Jannah, ya, taman-taman syurga, ya, pada pagi ini. Yang kita moga-moga dengan taman syurga yang di sementara kita berada di atas muka bumi Allah ini akan kekal berada di taman syurga di akhirat nanti, insya-Allah, ya. Baik, ma'asyiral muslimin muslimat, tetamu Allah yang dimuliakan, pagi ini ada orang, ya, pihak pengurusan minta tajuk lain, bukan tajuk munafik. Mungkin rasa terpanggil untuk kita sama-sama menghayati, ya, kenaan dengan barzah ataupun persiapan-persiapan kita menuju barzah, ya. Kalau persiapan kita menuju dunia ni dah banyak dah, siap dari kecil sampai ke tua, tak habis-habis persiapan untuk hidup lah, betul? Cari makan, cari rezeki, kahwin, ya, harta, tanah, rumah sewa, kereta, apa lagi yang kita nak, semua nak, tak cukup lagi ada. Sebab itu Nabi kata, umatku kalau diberikan dunia ni, diberikan
sebukit, segunung bukit Uhud itu, ataupun emas sebesar bukit Uhud, dia nak lagi, dan nak lagi, tak puas, ya. Jadi insya-Allah moga-moga kita cuba melihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, daripada Abu Sa'id, an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, ya, daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu katanya, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musalla fara'a nasan yaktasirun, ya. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat sembahyangnya, di masjid lah. Fara'a nasan, lalu dilihatnya beberapa orang sedang gelak ketawa. Yaktasyiru, gelak ketawa, maknanya seronok lah, ya tuan-tuan, ya. Kita ni kalau tengok dalam masjid ni ramai orang gelak, suka, seronok, ya. Macam-macam lah, ada yang seronok lepas berjemaah, ada yang seronok dapat majlis ilmu, ada yang seronok dapat makan, ya. Ada yang seronok tak apa dia sembang, Allah seronok, ada lah yang seronok kan. Zaman Rasulullah pun ada yang seronok juga, ada yang duduk menong aja, tu tak tahulah apa dia mikir tak, isi meninggal ke, isi marah ke, ya. Ada dia macam-macam keadaan ni, kata kita balik. Kalau hari Jumaat dia nak balik cepat, ya. Kalau waktu lain, wallahu alam, masing-masing ada komitmen masing-masing, dan apa yang terfikir dan tergambar di fikiran mereka itu masing-masing jawapan, ya. Yang seronoklah dapat melaksanakan tanggungjawab Allah Taala. Ya, pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid, lalu dilihatnya beberapa orang yang sedang gelak ketawa, ya. Lalu Nabi bersabda, qala ama innakum law aksartum zikra hadhihi lazzat. Nabi menegur mereka yang berkeadaan demikian dengan sabdanya, ketahuilah, ama innakum, ya, kata Nabi, ketahuilah, sesungguhnya kalau kamu banyak menyebut dan mengingati perkara yang memusnah dan menghilangkan perasaan kesenangan, tentulah peringatan mengenainya akan menghalang kamu daripada melakukan apa yang aku lihat ini. Ya, Nabi kata apa, kalaulah kamu tahu, ya, tentang kelazatan yang kamu cerita, yang kamu lakukan itu, nescaya kamu tak akan buat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aksiru zikra hazihi lazat al-maut, maka hendaklah kamu selalu mengingati akan dan menyebut perkara yang memusnahkan dan menghilangkan perasaan kesenangan, iaitu al-maut, kematian. Bila orang gelak ni tuan-tuan, jaranglah ingat mati lah, tak? Orang setengah suka mana dia ingat mati, ya tak? Sebab itu Nabi pesan, ya, akhir zaman umatku akan ditimpa oleh penyakit al-wahn, penyakit al-wahn. Qultu ya Rasulullah, wa ma wahn, wahai Rasulullah, apakah yang penyakit al-wahnu itu? Qala, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit yang akan berlaku pada umat-umat mutakhir, iaitu al-wahn. Wahan. Apa wahan? Hubbud dunya, kasih akan dunia, suka dunia. Hari ini kalau kita bangun, ya, kalau bangun tidur, selain daripada kita baca doa, ya, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, ya, astagfirullah, 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 ya, kita ucap alhamdulillah, kita ucap syukur. Apa yang kita lihat, apa yang kita fikir, dunia ke akhirat, Allah a'lam. Masing-masing lah tanya diri sendiri, ya. Kalau saya fikir, rumah dah siap minum belum? Itu saya fikirlah bangun tadi, lepas mandi apa semua,
Sembahyang, dia kata rumah ada buat air ke tidak? Tak sempat buat air, saya minum air masak aja. Tak sempat minum air, saya senyap. Bangun pagi tadi pun dah ingat air. belum jauh, baru bangun, baru dapat nikmat, kita tidur bangun ingat air. Ya. Ada orang tu kalau sakit perut berak lah. Kan, yang berak lah, yang tak boleh berak dia bawa pergi masjid. Tengah kuliah nak berak. Tu jelah. Macam mana kan? Masing-masing lah. Tak apa. Itu masing-masing. Tapi agak kita ingat kan? Ingat. Alhamdulillah. Hidup lagi kita. Ni tengah kuliah pun pasal tu. Alhamdulillah kita panjang umur dapat hidup. Teringat balik sikit. Teringat. Hidup. Bila nak habis? Dunia lagi. Baru mula pun bila nak habis? Dunia lagi. Makan apa hari ni? Nasi lemak lah. Kira lagi. Nasi lemak pula. Contoh. Ya. Itu dah masuk dalam setting kita. Sebab itu kelazatan kesenangan. Hubbu dunia tu. Kemudian wa karahiyatul maut. Tak bersedia ataupun takut mati. Ada orang takut mati ni pasal bukan banyak amal. Dia takut mati ni pasal dia takut kehilangan dunia. Kalau sahabat ni dia bersiap untuk mati sebab dia tahu mati itu kerehatan. Tapi kita wallahu alam lah. Okey, sambung lagi hadis ini. Fayaqulu mana tadi? Masya-Allah. Fa innahu lam ya'ti 'alal qabri yaumun illa takallama fayaqul. Mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memusnahkan kelazatan dan kesenangan itu iaitu kematian. Kerana sesungguhnya pada tiap-tiap hari dia kata fa innahu lam ya'ti 'alal qabri yaumun illa takallama fayaqul. Kata Nabi, sesungguhnya pada tiap-tiap hari kubur menyeru. Bukan kubur tepi situ. Situ kalau diseru pakat orang tak mari. Kubur untuk kita. Walaupun belum gali, tapi kubur dah tahu dah tempat kita. Dah sedia, nunggu. Kubur tu hari-hari dia panggil kita, seru kita. Tuan-tuan, apa kata kubur tu? Ana baitul urbah. Akulah rumah dagang. Tahu rumah dagang? Rumah musafir. Kita buat rumah kita macam musafir ke macam tak nak tinggal? Rumah kita. Ini antara imbangan hubud dunia lah. Kita buat rumah kita tu macam rumah sementara ke, rumah transit ke, ataupun rumah yang macam kita tak nak tinggal. Wallahu a'lam. Kang tak buat kang, apa ustaz comot rumah pula kau tu? Bukan begitu maksudnya. Kita preparation rumah kita tu macam kita tak nak mati lah, senang lah. Kan? Ini dia, maaf cakap lah kan. Kalau tengok perhiasan dia tu, oi. 5 star lah. Ini dia. TV lekat kat dinding tu. TV lekat kat dinding. Alah rumah ustaz pun TV lekat kat dinding juga. Samalah. Bukan saya kata bukan kata tuan-tuan, sama je. Kan? Kan tak ada TV kan. Allah zuhudnya. Zuhud pula. Kan? Kursi tu dia susun sampai tak berguna. Kursi susun sampai tak berguna. Sampai tak ada orang nak duduk. Jangan buanglah kursi lepas ni. Hiduplah. Nak cerita tu banyaknya ada. Kursi depan, kursi tengah, kursi dapur. Ya. Kau hari-hari duduk atas kursi, marah pula. Baru lepas kemas, baru duduk kena marah. Tu dunia yang kita nak tinggalkan barang-barang tu lah.
Tapi bukan orang sini lah. Orang sini sampai nyok lah. Sampai dia punya apa, dia punya span sampai kemek lah. Puas hati memakai. Kata Allah membeli, menang memakai. Ada kawan saya tuan-tuan, dia memang cintakan, dia memang memang obses dengan perabot jati. Duduk dekat Sabah Sarawak ni, perabot jati ni memang okey lah, murah dan mudah. Semua perabot jati, dari segi sopanya sampai ke lemari ni semuanya perabot jati. Lepas tu dia bertukar ke Kuala Lumpur. Bawa satu kontena, bawa, bukan main. Ialah ada complimentary, diberikan kemudahan, bawa. Dah pencin, bawa balik ke rumah. Duduk kampung balik rumah ni. Dulu rumah besar, masa duduk dalam perkhidmatan. Dah balik, rumah yang ada lah. Ikut kemampuan beli rumah. Dah lah dia kata, Allah jemunya ustaz. Pasal jemu pula. Asyik tengok benda yang sama je. Dia tadi dia obses sangat dengan jati. Sekarang dah mula sampai letak tak tahu tempat dah. Rumah dulu besar, balik kecil. Jadi jalan pun dah mengiring dah, macam ketam dah. Gedik. Pasal apa? Pasal dia teringin tu. Orang lain nak ada jam besar. Ini tak ada jam besar. Biasa masjid ada jam besar kan. Beli juga. Tengok hidup juga, asyik lap je. Kalau di masjid padalah nak dengar azan. Tak je, pun dah tukar dah, ada digital board dan sebagainya. Ini kata Nabi. Kata Nabi kata apa? Kubur menyeru kita bahawa aku inilah tempat berdagang, tempat yang duduk sementara, transit sementara nanti hari kiamat. Tapi lama juga, tapi lama tak adalah sopak pun dan sebagainya. Yang ada ialah perbaringan kita 6 kali 3 tu. Kata Sudin, ada 3 bilik, seorang satu lah boleh apply. Dia ada 6 kali 3 kali 6. Dalamnya 6 kaki. Lebarnya 3 kaki. Manjangnya 6 kaki. Kan? Itu Sudin tu cerita Piramli, seniman Meja Lapuk tu. Hajiz pun kata, boleh apply. Memang. Berapa bilik tu Sudin? Ada 3. Elok tu seorang satu. Akhirnya dia kata, rumah tu ada dalam, itu kubur. Ya, itu Sudin dah beritahu dah. Ingat. Itu duduk rumah kongsi. Baik. Itu yang pertama. Dagang ni maknanya tempat yang sementara, yang hanya kamu akan duduk sementara, kemudian kamu akan pergi tempat yang kekal. Kemudian ana baitul wahdah. Akulah rumah yang sunyi sepi. Ini persiapan kita berada dalam barzakh itu, tempat yang kita akan pergi sunyi sepi. Kubur tu sunyi. Kubur orang Melayu lagi sunyi. Sunyi. Kubur orang Cina untung tepi jalan atas bukit. Kubur orang Melayu tu sorok. Zaman kita dulu kat kampung, nak kereta tak boleh masuk, kena ganda, kena pikul. Lalu bawa perdu pokok lah mana. Sebelum nak sampai sangkut kaki semua. Jauh. Gadah, gedung. Sini alhamdulillah semua pasang terus tu kan. Nak duduk sebelah, siap parking. Nak cari kubur yang sebelah pagar senang. Tapi tak boleh ikut apa yang telah diperuntukkan. Yang ada khas-khas tu wallahu alam. Baik. Kubur, tempat sempit. Kalau kita masuk Allah, tempat yang sunyi. Ana baitul turab. Akulah rumah yang penuh dengan tanah. Ya tuan-tuan, ini kita kena ingat. Masuk dalam barzakh itu tempat yang penuh dengan tanah. Lepas tu kita di kampus. Tanah. Nyak lagi. Cuma orang Melayu dia special sikit. Masa ke bumi, tadah, jangan bunyi tanah jatuh. Dia tadah pakai apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sini. Apa nama? Tika daun. Pelan. Yang tukang arah lah. Tolak tanah kan. Jangan bunyi. Nanti tanah tu dah penuh, dia nyak pula. Kenapa boleh nyak pula? Tadi tengah bunyi. Kadang-kadang kita confuse. Satu tak boleh, satu boleh. Lepas tu dia masuk, tanah dah tutup dia punya apa? Papan tu kan. Nanti dia nyak bagi mampat. Patut dia awal-awal tadi mampat.
Di awal jangan bunyi. Kalau kita buka dalam kitab-kitab pun tak adalah istilah tu, tapi orang Melayu dia gitu. Tak tahulah hormat ke apa ke tu, wallahu alam. Tapi dah lama buat. Dah lama, dia tak boleh tegur. Tak boleh tegur je. Tegur aku berhenti, letak jawatan terus. Tukang jagung tu berhenti. Tak boleh tegur orang Melayu ni, tak tahulah sensitif betul lah. Susah. So mengaji malas. Tapi bukan orang sini marah pula kan. Ada dia kat sini ke? Sabar je lah. Saya cakap terus, ini bukan di taman ni. Mana-mana pun pergi. Kadang-kadang kita pun confuse juga. Kan? Yang dia bersembang kokek-kokek boleh, yang jatuh tanah tak apa. Pening betul. Nabi kata itu tempat tanah, tumbah je lah tanah. Apa masalahnya? Kalau ada pekho masuk gitu je, apa senang? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau kita pergi ke Mekah tuan-tuan, dia punya laju tuan-tuan, tak sampai 5 minit dah tekan buih. Habis. Selesai, balik. Saya pernah tengok di Madinah, di Madinah, kebumi di Madinah kita dapat tengok. Jangan tahu. Masuk punya laju, dah bawa berlari, buru-buru, kasut tinggal semua pun. Kita angkat pegang pun dia tolak je kita. Dia tak bagi, biar dia yang tolak sampai kubur. Punya tempat dia nak hantar orang pergi kubur. Nanti kita ada step dulu. Al-Fatihah, selangkah. Al-Fatihah, selangkah. Al-Fatihah, selangkah. Nak sampai ke sana tu dah bila Al-Fatihah sampai. Nak sampai ke pintu sana. Contoh, tuan-tuan janganlah tengok saya lain macam. Saya cerita je, ni cerita baru cerita nak bawa pergi kubur pula Allah kan. Ni cerita ni. Kita buka juga dalam kitab datang dari mana. Benda bukanlah saya kata salah, tapi kita nak tahu punca datang dari mana. Kan? Nak baca Fatihah macam dah lah nak apa, tapi yang dia selalu berhenti kan. Lepas 3 jalan terus pula. Kan? Contohlah ni ada yang marah saya ni. Kau buat juga kat sini. Aku kata tak apa, kita bincang, janganlah marah. Kalau rasa nak buatlah 3 kali langkahlah 3 kali. Lepas tu start kereta jalan, tak sempat dekat masjid, masuk kat dalam kereta, jalan sekejap berhenti. Al-Fatihah lagi, jalan sekejap berhenti. Kalau gitu tuan-tuan nak hantar ke Kedah, jawabnya sampai bila sampai ingat. Kemudian bawa kenderaan tak boleh laju pula tu. Pipap. Nak ke bumi jenazah lambat. Pipap. Kita duduk belakang. Kan? Cakap je janganlah marah. Contoh. Tapi zoom je. Tempat tanah. Kubur itu tempat tanah. Jadi tak payah benda-benda lain. Ni dengan bunga lah, dengan apalah, penuh atas kubur. Tanah. Ya je atas kubur tak payah banyak-banyak. Tak payah. Nak letak bunga. Apa pasal letak bunga? Bagi wangi. Okeylah. Bagi wangi. Pasal dia ada alasan. Apa pasal letak bunga? Wangi Ustaz. Tak apa, boleh terimalah pasal wangi. Kan? Tapi kalau tak letak, tak boleh. Tak boleh tu salah. Dia bergaduh kadang pasal kan lepas baca takin, tabur bunga, jirus, jual air. Betul kan? Betul kan? Salah tak? Jirus je lah, apa masalahnya? Kalau jirus tu kerana nak lembutkan tanah, tak ada masalah. Tapi kalau jirus kerana nanti sejuk arwah dalam tu, tak ada. Ini hati ni ada cerita. Tak ada banyak benda yang nak kena semak ni. Ada yang marah ni, menyesal minta surat, minta tajuk ni. Ada benda kadang-kadang yang ritual dengan yang hukum. Kita lupa. Kita dah jadi biasa. Maaf cakap nah. Okey, baik. Wa ana baitud dur. Kata Nabi dalam hadis ini, akulah rumah yang penuh dengan ulat. Tempat ulat. Sebab siapa yang meninggal badannya sihat, heavy duty pula. Heavyweight, sonok. Ulat dengan cacing, dia kata alhamdulillah, hari ini ration baru, dia kata. Jangan marah, sebab itu Nabi bergurau dulu. Orang gemuk tak masuk syurga. Menangis mak haji tu. Ya Rasulullah, saya boleh tak masuk syurga? Dia tu isteri, wanita badannya gemuk. Nabi bergurau juga. Nabi kata orang gemuk tak masuk syurga. Menangis kawan tu. Jadi siapa yang ada gemuk ni, kurangkanlah badan sikit.
Kadang untung ulat dengan cacing. Masih hidup, untunglah kita. Orang angkat berat, orang angkat. Orang Melayu ni mulut celupar bang. Dia kalau angkat jenazah, berat dosa je. Dia tahu otak dia berat dosa je. Kurang asam punya orang angkat. Bukan orang sini lah, tempat lain lah. Sama, angkat aja, berat. Ni berat dosa. Dia tak ada cakap pun berat pahala. Berat dosa je, kurang asam betul. Itu dah mayat pun mengumpat lagi. Walaupun imam kata, apakah kamu saksi ke atas jenazah ini? Baik, semua bohong je tu. Pasal ada sunnah suruh gitu. Boleh dia kata, apakah kamu saksikan ke atas jenazah ni? Baik, 3 kali. Okey lah. Memang sebab disuruh kita menyangka baik kepada jenazah. Angkat je. Badan kurus, berat. Dah mula dah kurang hasam mulut dia. Buat dosa kau ni. Padahal dia yang dosa tu. Macam mana nak minta maaf tu? Jadi tempat dalam kubur tu tempat rumah yang dipenuhi oleh ulat. Fa'izadu final abdu al-mu'minun qala. Maka apabila hamba Allah yang mukmin dikebumikan, maka berkatalah kubur, qala lahul qabru marhaban wa ahlan. Masya Allah, tuan-tuan. Apabila yang dikebumikan itu orang beriman, maka kubur kata marhaban wa ahlan, selamat datang. Dirai kubur. Agak-agak kita dapat tak tu? Amin, 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 insya-Allah. Seronok dengar ni. Kalau orang beriman kubur, sebab itu dia nak cepat-cepat pergi, jangan langkah 3 lambat. Dia kata aku dah seronok ni. Kubur dah kata ahlan wa sahlan. Kita kalau pergi rumah orang, ji mari. Kita nak slow-slow ke nak cepat. Yang boleh jalan perlahan ni ialah pengantin. Itu je. Pengantin jalan pelan-pelan. Kubur tu biar cepat-cepat. Faham tak ni? Pengantin sebab apa dia pelan-pelan? Dia malu-malu. Cuba dia tak malu. Cuba pengantin waktu malam, dia hilang, tuan-tuan. Ya? Sebab tu jarang kita bergerak orang mana. Dulu adalah berginai berginai pun slow dah, gedi. Siap tutup muka gitu. Orang lelaki yang datang kena pantun dengan mak andam baru buka. Padahal dah tengok dah bertahun dah. Itu cerita kita lah kan. Nak macam mana? Dah hadat dia macam tu kan. Kalau tidak mak andam tak boleh makan. Nak tutup tu juga. Bagi RM5 tak buka je. Dia tengok juga, RM5 tak mau tak buka je. Saya pernah bawa kawan saya masa tu kawasan Kota Tinggi, Felda. Saya mengampit dia lah. Dia orang Kedah, dia menikah orang Felda di Kota Tinggi. Dia buat begitu. Dari mula-mula centong lah, apa benda lah, tol banyak. Kita bayarlah setelah apa-apa habis selesai. Sampai ke Mak Andam, Mak Andam timing badak pula tutup. Saya kata, kita pun pantun, dia berlawan pantun. Bagi dah standby bagi tolong Melaka. Orang Melaka pula, orang Johor kalau tak ada tol dia tak jadi. Habis semua. Ni contoh, janganlah marah. Saya orang Johor, saya tahu lah. Nak cerita. Ada apa bagi tak nak, tak cukup. Bagi tak cukup. Mak Andam ni banyak manin pula. Ginilah Mak Andam, nak lepas tak lepas. Tak boleh. Tak boleh, jom kita balik lah. Lintang pukang dia buka. Nak main dengan kita. Kita nikah dah malam tadi. Penat datang dia jauh. Main tutup muka pula. Bagi udahlah lepas. Kan? Kita tuan rumah dah bayar dah duit Mak Andam. Nak sub income pula. Minta maaf ya Mak Andam, jangan kan. Tapi Mak Andam sekarang semua bapuk. Ini masalah. Tapi bujurlah dia tak ada tol. Mak Andam sekarang, Mak Andam dulu, ya Allah. Haji pernah kena je? Pernah kan? Senyum lain macam tu, macam pernah lah. Tapi dulu tak apalah, RM5 lepas lah. Tak nak duit biru juga. Kacau je. Ingatkan biru RM1, biru RM50 bang. Dahsyat. Ni cerita je, baru masuk. Alah, luat tengok. Baik. Apabila orang mukmin itu masuk dalam nak dikuburkan, nak dikebumikan, maka kubur kata ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dia pun ucap selamat je. Moga-moga kita termasuk dalam golongan itu. Amin.
InsyaAllah. Ama in kunta la ahabba man yamshi ala zahri ilayya. Lalu kubur itu kata dipersilakanlah segala hormatnya. Dipersilakan dengan segala hormatnya. VIP kita kalau orang beriman meninggal, tuan-tuan, nak dikuburkan, kubur meraihkan kita. Ketahuilah sebenarnya adalah engkau, yakni kepadaku orang yang akan mati itu, sekasih-kasih orang yang berjalan di atasku. Dia tahu dah kita duduk atas dia lama dah, tinggal waktu nak dikebumikan. Orang beriman ni suka pergi masjid, pergi kuliah, pergi ceramah, dengar dia suka. Kubur dia kata, ya tunggu ni, bila ni, tunggu iza jaa ajaluhum, tunggu waktu ajal. Tuan-tuan, bila kita dengar ni rasa semangat tak? Nak semangat duduk rumah ke semangat masuk kubur? Wallahualam, tak kerti mana ni, tak berani lagi Zan. Kan masuk kubur kan termenung pula lepas ni. Ada orang dia kata jangan korek dulu. Ada petua baku. Kita ni mula-mula kadang-kadang kubur ni kena standby 2-3 juga yang dah korek. Jangan ada pula petua tak boleh, nanti minta mati. Memang orang matilah, mana dia minta mati? Kalau bukan kubur kita, kubur orang lain lah. Tunggu lagi giliran kita. Walaupun kubur tu duduk kat penjuru, walaupun kat dalam lembah, tapi kubur kata ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Kalau kita beriman. Sebenarnya aku dah lama nunggu kamu, dia kata, kamu berjalan di atas. Fa iza wuliyat wa iza wulituka al-yaum wasirta ilayya fasatara sani'i bika. Ya. Oleh itu apabila engkau sampai kepadaku dan diserahkan urusanmu kepadaku pada hari ini, maka engkau akan melihat layananku kepadamu. Ini kita, tuan-tuan, apabila kita dikebumikan, maka kubur melayan kita bagaimana mengikut apa kamal. Jadi macam mana kita nak dapat layanan tersebut? Tuan, macam mana nak dapat layanan tersebut? Bukan senang, tuan-tuan. Antaranya ada 7 perkara yang perlu kita persiapkan diri untuk dapat layanan marhaban, ahlan wa sahlan oleh kubur. Pertama, kita ambil daripada hadis Nabi SAW mengatakan, yang pertama, hendaklah kamu memperbanyakkan istighfar, mohon ampun kepada Allah setiap hari. Kerana Nabi kata, inni li astaghfirullah wa atubu ilaihi aksiru fi yaumin aksiru sab'ina kata Nabi, aku setiap hari, wallahi inni li astaghfirullah, demi Allah aku sentiasa bertaubat kepada Allah setiap hari, setiap malam, tidak kurang 70 kali. Ini kalau nak dapat ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Kalau nak kubur melayan kita sebaik mungkin, pertama, perbanyakkan istighfar. Yang kedua, perbetulkan salat supaya datang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sembahyang ini amat berat, sukar, susah, memang tak berapa minat, illa 'alal khashi'in. Maka mendatangkan khusyuk dalam salat adalah kewajipan. Tak khusyuk, tak apa, sembahyang lagi sampai khusyuk. Memang tak khusyuk tu memang sifat manusia. Memang nak khusyuk bukan senang, dia abstrak. Benda khusyuk ni dia tak boleh. Benda yang tak boleh, tak ada satu ilmu bagaimana nak khusyuk. Cuma kita berusaha khusyuk, paling kurang pun kita memahami maknanya. Ini kalau sembahyang pun macam ubi panas, sembahyang pun macam ayam patuk padi, sembahyang pun macam lipas kodong, macam mana nak datang khusyuk? Datangkan khusyuk. Tak khusyuk tak batal solat, tetapi mendatangkan khusyuk itu disuruh. Memang dia amat disuruh. Kerana dengan cara itu kita akan selamat dalam kubur. Tak kira lah, mungkin satu waktu dari 5 waktu tu satu je khusyuk boleh. Cuba dulu, usaha. Paling-paling pun dia kata
Fawailul lil musallin, kan? Nabi kata, Allah Taala kata bahawa neraka wilah bagi orang-orang yang salat, allazina hum an salatihim sahun, orang yang mencuri ataupun leka lalai dalam solatnya. Maknanya nak tahu kita khusyuk ni tuan-tuan, datang di masjid tu, dia cara datang tu dah tahu dah. Boleh datang khusyuk. Cara datang pun tenang. Tenang aja. Hujan ke, ribut ke, banjir ke, tsunami ke, dia tenang aja. Ini hujan, alamak hujan pula. Hujan lah, tak payah pergi lah, memang tak khusyuk lah. Hujan. Dia sanggup. Itu nak tahu khusyuk tak khusyuk solat. Masuk kau dah marah siap, marah Bilal, tak khusyuk dah. Masuk 2 minit lewat ni, Bilal tidur ke apa? Memang tak ada khusyuk dah. Balik datang masjid jangan ada hati tu. Alah. Nak marah orang aja kaca. Apa ni dah pukul 6 masjid pun tak buka. Dia start tu. Memang tak khusyuk tuan. Tapi datang tenang, cari parking, kalau kunci sembahyang kat berenda, kan? Bila datang, alhamdulillah bila datang. Kalau tak datang, aku nak azan pun tak lepas. Jadi semua rasa seronok tuan-tuan ni datang nak dengar kuliah. Ni apa ustaz ni panjang pula, bila nak berhenti, macam mana nak khusyuk? Memang khusyuk lah. Itu bukan khusyuk, itu tidak. Tak, benda ni kena ambil kira. Boleh nak? Khusyuk. Imam baca panjang, tak khusyuk. Imam baca pendek, apa pendek sangat, tak hafal ke imam? Serba salah. Tak baca langsung, imam ni tak bunyi lagi kacau. Macam-macam lagi. Doa panjang pun lenguh. Panjang pula. Orang untuk dia doa pun dia marah juga. Bukan orang sini, tempat lain. Allahu akbar. Khusyuk tu dalam beribadah. Ya. Kerana solat adalah amalan pertama yang disoal atau ditanya oleh Allah di dalam kubur dan juga di hari akhirat. Yang ketiga tuan-tuan, selesaikan hutang. Ini orang yang nak meninggal ni tuan-tuan kena catat. Iza tadayantum bidaini faktubu. Apabila kamu ada hutang, jangan sorok hutang. Baru-baru ni kan kita dengar ada satu kes kematian suami gaduh adik-beradik dengan ipau. Pasal ni tak catat hutang. Haji catat hutang ni. Catat hutang. Ada catat tak? Hutang yang macam hutang bank itu dah dia berdokumen. Yang tak dokumen ni je. Ada tak catat? Harap-harap orang tu halal lah. Itu je orang Melayu ni, orang Hasam tu. Sebab nanti sebelum nak ke bumi kan dia kata, waris kata tuan-tuan dan puan, ya, sekiranya ada hutang, kalau nak halal lah. Tapi ramai yang tak cakap halal. Senyap je dia kata. Sekiranya perlu menuntut, bolehlah nuntut ke warisnya. Warisnya pun diam je. Saya warisnya, tak ada timbun pun waris, senyap je warisnya. Ya. Yang dia cakap tak nak diwakil orang. Orang tu cakap je lah, dia tak ada kena-mengena, dia cakap je. Patut waris yang cakap, kan? Waris yang cakap. Waris tak cakap. Tang harta nak, tang cakap tak nak. Ini belajar-belajar waris Kalau salah keluarga kita, kalau salah seorang daripada keluarga meninggal, biar waris yang cakap. Dia yang jadi imam, senang. Jadi imam pun sedap sikit, relax lah sikit. Imam dah banyak lah kali jadi imam. Ni makmum ni, bila lagi nak jadi imam? Paling-paling ni imam jenazah lah kan. Senang imam jenazah, tak bunyi. Tak bunyi, tak ada rokok, tak ada sujud, senang. Duduk diam je gitu. Kan? Doa. Ya, baik. Hutang dia. Sebab itu manusia yang beriman, wa iman dia syahid, kalau dia ada hutang, dia pun tertangguh untuk masuk syurga. Jadi kubur ni tuan-tuan, kalau ada hutang, dia tak layan kita dah. Pergi settle hutang. Jadi pewaris-pewaris yang dapat harta pusaka ni, jangan duk joli cakan. Habiskan hutang dulu. Selesaikan hutang arwah, termasuklah hutang puasa dia, hutang apa juga harta, barulah lebihan itu barulah difaraidkan. Barulah diagihkan. Jangan duk sibuk harta.
Kalau kita mewarisi asabah ataupun mewarisi harta tersebut, jagalah peninggalan arwah itu dari segi jiwanya, iaitu balunya dan juga anaknya. Jaga. Harta tu bukan untuk kita, harta tu untuk yang ditinggalkan. Kita apa kena-kena je. Waris tu ada tanah, mak ayah kita ada tanah. Dia yang beli, dia yang usaha. Kita sibuk-sibuk nak senang-senang dapat, oh kita memang layak. Tapi fikirlah, kita 1 sen pun tak ada keluar. Duit cukai pun tak bayar. Bila meninggal, aku layak. Memanglah layak. Tu nak usahakan tu. Usaha supaya pertama, kalaulah dia meninggal, apa juga yang pernah dia buat. Dulu dia rajin sedekah, dulu rajin infak, kita sambung. Itu siapa yang pemegang waris. Faham tak, Ji? Yang kita dapat pesaka tu menyambung apa yang dilakukan oleh arwah dahulu, yang baik-baiklah. Ada sanggup? Ada sanggup, ambil harta tu. Tak sanggup, bagi je harta tu ke orang lain. Kita cari harta sendirilah. Apa lagi nak? Harta kita nak, harta waris nak, harta pesaka nak, harta semua nak. Tang jaga tak nak. Jangan main-main. Itu dia, hutang. Pertama hutang. Biar habis duit dia untuk hutang. Selesai. Nyesal aku urus, satu hapur pun tak dapat. Tak apa, sekurangnya dah selesai. Kerana orang yang ada hutang, nak apa tu? Ruhnya tergantung antara langit dan bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Catat ada hutang. Hutang kain, hutang kutu. Kutu tu hutang kan, Pak Haji? Kutu. Jangan tulis tu. Tulis. Kutu apa tak tahulah. Kan dia? Kutu. Tulis tu. Kalau ahli kutu kata halal, alhamdulillah. Kalau tak halal, bayar. Dah ambil dulu orang nombor 1. Padan muka. Bayar. Kalau nak ambil akhir, untung. Itu cerita main kutu-kutu lah. Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang keempat, perbanyakkan sedekah jariah. Untuk kita nak dapat ahlan wa sahlan, marhaban bikum daripada kubur, banyakkan sedekah jariah ataupun infak ataupun wakaf. Cari jalan untuk kita sedekah jariah. Itu dia, ya. Kerana Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bisalas. Maknanya apabila mati anak Adam, maka terputuslah segala amalannya dalam bentuk badaniah illa salas, kecuali tiga perkara. Sedekahun jariah, sedekah yang memberi manfaat kepada apa juga. Alah ustaz dah bagi, dia tak buat, itu bukan kerja tuan. Itu kerja orang yang mengurus. Selalu jadi gitu kan. Saya tak nak bagi lah ustaz. Pengurusan teruk. Apa duit banyak, apa dia buat tak ada. Itu cerita lain. Yang itu bukan tanggungjawab kita. Itu tanggungjawab kita bagi. Yang tanggungjawab pengurus, pandai kau lah, besok kau jawab lain. Jadi yang masak kita bagi. Kadang-kadang kita petikai juga kan. Kita bagi. Dia orang tak buat apa ustaz, tak apa. Itu urusan, bukan urusan kita. Yang masak kita dah bagi. Kalau semua niat macam tu, pakat orang tak bagilah. Pakat tak bagilah. Bagi nah. Bagilah mana yang mampu, sikit-sikit jadilah. Ya. Nak buat apa semua. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, sebarkan ilmu yang manfaat. Ada juga ilmu tuan-tuan, jangan kedekut. Ilmu-ilmu ni tuan-tuan, ada sedikit ilmu kepandaian, ilmu kemahiran yang Allah Ta'ala guna kepada kita. Bagi sikit. Ilmu skill kira-kira ke, skill menukang ke, skill membata ke, dan sebagainya lah. Apa juga skill lah, bagi. Jangan nanti nak jadi kuliah susah, nak jadi duduk sini nak kena toliah. Tak ada toliah, walaupun cerdik macam mana tak ada toliah payah. Jadi nak nyampaikan ilmu susah, tak payah pergi pengusi pun tak pergi, tak ada toliah. Bukan tak layak, tapi tak boleh sebab peraturan begitu. Kita ada ilmu lain, ilmu menanam, ilmu membaca. Kan? Pokok saya tanam pokok pisang dekat 2 tahun tak berbuah. Kan tak masuk akal kalau ikut dia punya fitrah dia kan. 2 tahun tak buah. Pelik tak pelik?
Saya tanyalah, Syekh, saya 2 tahun. Apa ustaz ni tak sesuai untuk tanam, ustaz sesuai pegang buku. Ke situ pula orang tanya bab pisang, dia cerita buat buku. Saya mana tahu saya sesuai tanam ke tidak? Saya tanam je lah, ada tanam. Patut dia bagi ilmu lah, ustaz, yang ni bubuh apa? Bubuh kapur ke, bubuh ajinomoto ke, bubuh baja ke, beli buah baja ke. Cerita je lah. Apa masalah cerita? Ustaz tak sesuai nanam, ustaz sesuai baca kitab. Memanglah saya baca kitab. Janganlah macam tu. Itu bukan jawapan untuk ilmu yang manfaat. Contoh kan, siapa yang ada ilmu ni, memang betul, saya tanam pokok pisang 2 tahun tak berbuah. Tanam 2 tahun hidup tapi tak berbuah. Betul, saya cerita betul ni. Tapi jawapan saya itulah, ustaz tak sesuai menanam. Dah pening kepala kita. Tapi nak tanam apa? Tanam orang. Contoh lah. Nanti kalau tuan-tuan ada tahu nanti baja nanti sambil minum, ustaz bisik-bisik. 5K 5K apa? 5,000 baru siap ustaz. Contoh. Macam-macam baja saya bubuh kan. Agaknya pokok tu terbenung jap. Kejap baja A, kejap baja B, dia pening. Macam mana aku nak keluar tidak, dia kata. Wallahualam, itu kerja Allah Ta'ala. Jangan pening. Dia 3 tahun pun 3 tahun lah. Orang 8 bulan dah hasil saja. Ini 2 tahun. Pisang apa ke mah? Itu namanya berkat. Dia biar lama, sabar. Haji, tak ada tebang aje lah habis cerita. Ada pula petua, ustaz, seorang naik atas, seorang tebang. Jangan buat kerja bang. Sabar cakap, kalau kau tak nak buah, aku tebang. Itu dah macam-macam lah cerita lah. Ada juga ilmu macam tu. Agak-agak manfaat ke tidak? Kalau tak manfaat, jangan bagilah. Okey, baik. Boleh sikit lagi ni. Kerana Nabi kata, balighu anni walau ayat, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Jadi benda-benda yang baik ni tuan-tuan kongsi bersama. Yang keenam tuan-tuan, mendidik anak-anak yang soleh. Itu aset kita. Anak-anak yang soleh. Sekarang ni anak dah besar, ustaz, nak didik ke mana? Cucu. Zaman kita kecil-kecil tak baca kitab ni, lambat. Anak dah besar dah. Anak dah 20 tahun nak didik apa, ustaz? Tak ada dah. Memang tak makan saman dah tu. Tunggu cucu. Kan kita bila anak-anak kita kahwin, cucu selalu hantar ke rumah siapa ni? Mak nenek kan? Nenek sayang cucu. Gaduh dengan abang Haji. Ini cucu kita lah. Oh, gaduh kadang. Kan? Merajuk. Cucu tidur kat Haji. Cucu atuk lah tu. Dia marah. Dia pasal cucu atuk dengan nenek gaduh. Tapi bukan sini, tempat lain. Masya Allah. Masak lah. Tak payah masak. Awak main cucu. Mana? Enggak ada. Ajar cucu tu jangan jadi manja. Hari ni tonton cucu nak bagi senyap, bagi handphone. Satu hari. Lepas tu, nek, awak cas. Tu je dia cakap. Wah, Hasam betul. Siapa yang pernah tahu, dia tahulah tu. Tu sekarang ada simptom, maknanya sindrom budak-budak tak nak bercakap. Pasal elemen gadget. Bahaya tuan-tuan. Umur 2 tahun, 3 tahun tak nak cakap. Dia main. Dia bukan 2 hala. Komunikasi bukan 2 hala. Komunikasi sehala. Dia tak bercakap. Sebab tu kena cakap. Kena ajak bercakap. Hari ni banyak kes budak 2 tahun, 3 tahun. Bukan tak boleh bercakap. Tak nak cakap. Tak nak. Duduk. Dia main cincin. Dia tunjuk je handphone. Rupanya bateri habis. Bateri penuh, sambung balik. Allah. Nak kenal, ini ayam, dia tak nak. Ini burung, dia tak nak. Tak nak je. Pergi zoo, tak nak, abah pergi je lah. Tak mau dia. Sebab ada tu. Jaga tuan-tuan. Maknanya, didik anak-anak kita jadi soleh. Ajak dia pergi solat. Sebab tu tuan-tuan, masjid ni tuan-tuan, kalau tak ada budak-budak, akan datang masjid akan kosong. Masjid ni biar diriuh dengan kanak-kanak. Jadi bapak-bapak ni jangan marah sangat anak yang bising, budak-budak yang bising. Didik dia, panggil dia, mai sini. Panggil dia. Ni. Mai susun sembahyang. Tahu tak wuduk? Tak ada, kita jauh. Cara dia, hap. Dua hap, mana nak datang? Itu zaman kita dulu. Kau nak main, kau nak sembahyang, nak main balik ramai-ramai.
Lepas tu bila ada makan, mana budak-budak? Padahal kita dah halau tadi. Silap. Ajar didik anak-anak, hormat, menghormati dan sebagainya. Dan yang keenam, yang ketujuh, yang terakhir, iaitu apa sikap yang patut kita supaya barzah ataupun kubur itu memanggil kita dengan layanan yang VIP, iaitu meminta maaf kepada semua orang yang kita melakukan dosa kepadanya. Ini tuan-tuan, membanyakkan memohon maaf. Jumpa orang tak ada dosa, dia tak ada dosa dengan kita pun minta maaf. Banyakkan minta maaf. Jangan nanti orang datang minta maaf dengan kita, biar kita yang minta maaf dengan orang. Memulakan minta maaf, kerana kita ni banyak dosa. Banyak dosa. Panjang pula hari ni. Ada soalan ni. Allahu Akbar. Boleh tuan tujuh tadi boleh, insyaAllah. Dah ada kan? Dah ada lah tujuh tu. Standby je lah, orang nak manggil tu. Kubur manggil lagi. Cuma bila nak masuk giliran je. Ikut turn. Kalau datang ahlan wa sahlan, tu yang senyum je. Bukan cerita Piramli, mati dalam iman, mula-mula kena tikam. Lepas tu terbalik, mati dalam iman. Kan? Sebab sebelum dia mati, dia minta maaf dulu dengan tuan rumah. Ya Alibaba, saya minta maaf lah nak tiup. Dia minta maaf dulu. Nampak tu? Yang ketujuh, walaupun menyamun. Tengoklah cerita dia tu. Kita tak menyamun, nak minta maaf tak ada. Patutlah dia dapat senyum, mati dalam iman, sebab dia mati minta maaf dulu sebelum mati. Betul tak? Oh, bau perasan. Itulah Piramli dah baca kitab ni. Itu dia. Walaupun menyamun, saya sudah insaf lah. Kan dia cakap dengan kawan dia tu, Alibaba. Betul? Ustaz panjang pula cerita Piramli. Okey. Baik. Soalannya, bagaimanakah untuk menghilangkan rasa takut menghadapi kematian? Lebih-lebih lagi memikirkan amalan yang ada tak seberapa. Tuan-tuan, kalau cerita fikir tentang amalan, memang takut nak mati. Memang takut mati. Tapi kita fikirkan bahawa kita harap, sebab itu dalam ibadah tidak ada khauf wa raja'. Tidak ada khauf wa raja'. Ada rasa takut, mesti ada rasa bimbang. Sebab itu sebagai kita punya KPI. Kita nak jaga, kita nak kualiti kita. Khauf. Mana khauf? Khauf ni bukan tinggal. Khauf ni kita berhati-hati. Mujahadah, berhati-hati. Mujahadah dalam melaksanakan ibadah, pastikan biar betul, pastikan biar yang terbaik, pastikan yang istimewa. Macam mana kita? Kalau kita nak tengok tuan-tuan, antara banyak-banyak hadis yang ada, senang je. Kalau kita nak banyakkan amalan, yang amalannya sedikit tapi banyak. Apa dia? Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. 4. Jangan tinggal. Kata Nabi dalam hadis, hadis Bukhari itu, dia kata, siapa yang menyebut subhanallah sekali. Subhanallah. Dalam hadis, buka dalam kitab Mustikah Hadis pun ada. Dalam kitab yang tabligh baca tu, apa nama kitab tu? Fadail Amal. Ada kita, tapi hadis tu sahih. Siapa yang sebut subhanallah sekali, Allah bagi pahala sebesar bukit Uhud. Ni kita ambil lah yang ni. Siapa yang sebut kata alhamdulillah, Allah bagi sebesar bukit Uhud. Kata siapa yang sebut la ilaha illallah, Allah bagi pahala, kata Nabi, sebesar bukit Uhud. Allah kita sebut Allahu Akbar sekali ni, satu kali Allah bagi sebesar bukit Uhud. 4 bukit Uhud. Bukit Uhud ni panjangnya 7 km, lebarnya 4 km. Satu bukit Uhud. Nak lagi, sembahyangkan jenazah, satu qirat, satu bukit Uhud. Bawa jenazah pergi kubur, dapat 2 bukit Uhud. Nak nunggu mati jenazah lambat, hak tadi tu. Subhanallah. Kalau kita sembahyang 33 dicukupkan la ilaha illallah, banyak buih di lautan, dihapuskan oleh Allah Ta'ala dosanya. Kita memang amal tak banyak, sebab umat Nabi Muhammad baina sittina wa sab'in, antara 60 hingga 70. Tak umat dulu panjang-panjang, tapi amalan satu amal satu. Kita ada satu amalan diberi banyak. Jadi cari peluang mana amalan-amalan yang
menggandakan pahala, terutama bulan Ramadan, terutama bulan Muharram, ya, bulan Rajab, bulan Syakban yang akan datang nanti insya-Allah. Persiapan ke diri kita kalau kita nak dapat ahlan wasahlan. Baik, itu soalan pertama. Boleh nak sikit ni? Ini dah panjang dah lebih dah ni. Semua dah gelisah dah ni. Tenang tak tenang? Tak khusyuk lagi. Okey. Bolehkah kita bertemu dengan arwah ibu bapa kita atau orang-orang lain setelah kita meninggal dunia? Boleh, dengan syarat semasa hidup semua beriman. Kedua, itu pertama, beriman. Kedua, semuanya mengajak kepada ahlul jannah. Baiti jannati. Rumahku syurgaku. Sebab ada hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah nak melihat kita pada 6 tempat. Antaranya baiti, iaitu rumah kamu. Kita tengok, haji banyak duduk rumah ke banyak di luar? Di luar ustaz kerja tak ada masalah, cari nafkah wajib. Lepas kerja luar lagi, cari apa? Cari teh. Alhamdulillah. Tak apa. Jujurlah, apa nak gaduh? Teh. Okey, tak ada masalah. Yalah, kalau tidak tak syok, tak kena teh dia menggigil lah. Okey, tak apa. Lepas mengetih, duduk rumah bila? Nak tidur je. Habis. Mana masa kita di rumah sikit, jangan harap dah dapat jumpa kat sana. Dekat rumah pun tak jumpa. Jadi siapa yang rajin-rajin ngetih tu, ngenung-ngenung sikit lah kalau nak jumpa dengan ahli keluarga. Mak haji ya doa, ya Allah, jumpalah suami kita ngetih je haji. Tak apa, doa je lah Mak Haji, sabar je lah. Macam mana haji ya? Boleh Haji? Sebab tu saya buat ngetih-ngetih ni tak berapa minat. Kalau nak ngetih, bawa Mak Haji sekali. Okey Ji, wahai kelab-kelab ngetih, lepas ni bawa Mak Haji. Mak Haji pula, tak kuasa awak pergilah. Itu lesen. Faham Mak Haji? Lain kali kalau bawa, jalan je. Tak kuasa je. Ini masalahnya. Haji ya? InsyaAllah, bila ngetih dengan suami isteri, biasanya tak ada membasal. Tahu membasal? Itu bahasa Arab. Bahasa Melayu, membawang. Faham? Dia bila sama-sama dia, macam-macam lah, dia cerita pancing lah. Mula-mula cerita pancing, spoiler, sport rim. Dia habis tajuk tu, dia tukar tajuk lain lah. Itu yang tak boleh nak berhenti pukul 12. Balik-balik Mak Haji dah tidur. Macam mana dah duduk sekali Mak Haji Kalau boleh Mak Haji, biar bawa lah sekali Abang Haji pergi masjid. Balik masjid, ngeteh, makan roti canai 3 keping, bagi 2. Mak Haji letak teh ais 2 straw. Alamak, seronoknya. Jaga order 2, order 1, straw 2. Kencing manis lah Haji, jaga. Betul. Boleh. Lepas tu balik, kan seronok. Barulah kita dapat berkumpul dengan ahli keluarga kita akan bergerak ke tahu dalam syurga bersama ahli keluarga. Haji Haji rasa nak bidadari, Mak Haji lebih cantik daripada bidadari, tahu Haji? Haji, Mak Haji kita ni akan jadi ketua bidadari di akhirat, sekiranya dapat masuk syurga sama-sama, insya-Allah. Tapi dalam kubur tak dapat jumpa lah, arwah tu tak ada. Ya, nanti di akhirat besok jumpa. Dengan syarat tadilah tu. Berkasih sayang, berinteraksi. Ni balik masak belum? Jawab soalan macam soalan panjang, jawapan pendek. Itu yang tak nak tu. Dah masak belum? Tak nampak orang tengah buat ni apa? Jawapan dia. Dia pun duduk. Bang, makan. Jawapan dia. So itu je lah. Tak percaya, rakam 1 hari. Macam mana nak duduk jumpa satu keluarga dalam sana? Faham tak? Cuba cari bang. Yang masak apa ni? Awak ni. Marah pula. Kadang-kadang pening. Cuba betulkan balik. Kalau nak dapat duduk dengan keluarga. Tapi kalau dalam rumah pun kita duduk pun tak bercakap. Sembang tidak, anak kat bilik, bapak kat depan, mak kat dapur. Agak-agak boleh jumpa. Dalam rumah pun tak jumpa, apa lagi dekat akhirat. Ini tak kisahlah dia main apa mula, tak dia lah kan. Semua tu main WhatsApp. Oh, dah siap masak belum? Dia kat depan je tu. Wah, asam betul.
Tengah masak sekul 5 minit lagi dia jawab pakai WhatsApp juga, padahal rumah bukan besar mana pun. Itu dia antaranya. Jadi tuan-tuan, cuba kita renung, kalau kita nak dapatkan layanan istimewa dalam kubur, cuba kita garap 7 perkara tadi, insya-Allah. Dan dah ada dah ada, cuma kita nak garap, kita nak gilap balik, insya-Allah. Mohon maaf hari ni panjang sikit ya. Ini khusyuk betul ni, tak bergetik nampak, buang air pun tidak. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah, jadi mohon maaf dari saya. Semoga perkongsian kita pada pagi ini membantu kita untuk membuat persiapan untuk menghadapi rumah yang penuh dengan kegelapan, rumah yang penuh dengan tanah, rumah yang penuh kesempitan, rumah yang penuh dengan perdagangan yang bukan untuk kita nak duduk selama-lamanya. Itu namanya alam barzah, tempat yang sementara menuntu hari kiamat. Besok dah kiamat, namanya mahsyar. Barzah dah tak ada dah. Barzah tak ada, maknanya mahsyar. Jadi kita bersiaplah mahsyar. Sebelum dia mahsyar, kita menghadapi barzah. InsyaAllah. Kalau dalam kubur itu, kata dalam doa tu, ya Allah, jadikanlah kubur ini salah satu daripada taman-taman syurga. Jangan kau jadikan kubur ini salah satu daripada lubang neraka. Itu kita minta doa kepada arwah yang kita tinggalkan, insya-Allah. Jadi mohon kita dapat mengembeling usaha-usaha ataupun usia-usia yang hujung ini, yang bila masa kita akan kubur sentiasa menyaut, memanggil-manggil kita. Bersiap atau tidak, wallahu alam, terpulang pada kita. Aku qouli hadza, nastaghfirullahalazim li wa lakum wa lisal muslimin wal mu'minina wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim arwahana wa sallim ajsadana wa sallim arzaqana wa sallim azwajina wa sallim zurriyatina wa sallim ahlina wa sallim ahli baitina wa sallim ahli qaryatina wa sallim ikhwana muslimin wa sallim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallim Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir dengan tasbih kafarah dan salatul subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.